di syurga, di akhirat kelak. Tempat di mana kamu dikebumikan bukan menjadi satu perdebatan dan perbincangan. Allah Subhanahu wa taala tak tanya kita, hang kena tanam kat mana? Ha? Kena tanam kat sini? Tak ada di syurga hang ni. Pasal hang kena tanam di Amerika. Kalau lagu tu jenuh dah tuan-tuan dan puan sekalian. Tempat tidak memainkan peranan yang penting. Bagaimana orang-orang yang soleh yang mati tuan-tuan tenggelam di lautan. Nelayan-nelayan yang soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mati di lautan, tak tahu di mana, hilang. Orang yang mayatnya dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tuan-tuan mati, para sahabat mati kena cincang dalam peperangan Uhud. Macam mana ni? Teruknya mati dia lagu tu kena cincang, teruknya. Jenazah generasi-generasi terdahulu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, kulit mereka ni disikat dengan sikat daripada besi sehingga luruh isi daripada tulang. Ditanam mereka di dalam lubang, di bawah gergaji, digergaji kepala, belah dua. Oh, teruknya cara dia mati. Tuan-tuan, ini semua ahli syurga. Jadi sebab tu cara kematian, cuma kita minta husnul khatimah. Husnul khatimah dalam yang difahami oleh masyarakat kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, husnul khatimah dia adalah mati di rumah. Satu, lepas tu mati mesti tengah sujud. Itu masuk itu mati. Lepas tu mati dalam keadaan yang baik, duduk elok-elok, tak ada apa-apa mati. Itu adalah sebahagian kecil. Bagaimana kalau Nabi kata husnul khatimah kena ta'un? Ya, kena ta'un kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mati syahid. Tenggelam di lautan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mati syahid. Syahid yang kecil, syahid yang besar. Adakah itu bukan husnul khatimah? Mati cirik-birik. Pasal ta'un. Jadi erti husnul khatimah ini luas pengertiannya, merangkumi cara-cara kematian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Kita tak minta kita kena ta'un, kita minta kita selamat daripada penyakit-penyakit semua, mudah-mudahan insya-Allah. Tapi kita minta dengan doa yang umum biar kita penghujung kita mati dalam keadaan yang baik. Baik umum, baik macam mana Allah nak bagi. Kalau ta'un-ta'unlah, tenggelam-tenggelamlah. Mati dibunuh kerana mempertahankan harta, matilah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, seterusnya, dibenarkan kita, bahkan dituntut kita, tuan-tuan, diharuskan bagi kita untuk mengucup si mati. Singkap kain, harus kita singkap kain, buka kain, tengok. Dan harus bagi kita juga mengucup si mati, tuan-tuan dan puan. Ada cerita di sini? Tak ada kan? Ada. Mencium dagingnya. Ya, betul. Ini satu sunnah, tuan-tuan dan puan, cium si mati. Seperti mana dalam hadis Jabir bin Abdullah, "Lamma qutila abi ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki wa yanhauni anhu wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanhani." Maksudnya apabila ayahku mati dibunuh, aku menyingkap kain yang menutupi wajahnya sambil aku menangis. Lalu mereka melarang perbuatan itu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangku, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi harus bagi kita sebenarnya untuk menyingkap kain si mati. Wallahu a'lam. Seterusnya, begitu juga menangis kepada si mati. Menangis bersedih dengan kematian. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mana kematian anak baginda sallallahu alaihi wasallam Ibrahim radhiyallahu anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'aina tadma'u wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Maksudnya, sesungguhnya mata mengalirkan air mata dan hati ini bersedih, dan tidak kita mengatakan melainkan apa-apa yang tubuh kita sahaja, apa-apa yang diredai oleh tubuh kita sahaja.
Dan kami dengan pemergian engkau wahai Ibrahim benar-benar bersedih hati. Boleh bersedih tetapi jangan melampau. Kerana di sana terdapat pihak-pihak tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang yang melampau-lampau dalam bersedih. Seperti berkabung 7 hari, pakai baju putih, pakai songkok, tak pernah pakai songkok. Tuan-tuan, berkabung dengan pakaian-pakaian tertentu ini satu tradisi dan praktik orang Buddha, Kristian, Cina, bukan Islam. Ini kita dilarang meniru syariat perkara-perkara seperti itu. Tak boleh. Kan dia pakai songkok bubuh lain putih. Saya bercakap dari sudut syariat, tak kira siapa buat. Kita bercakap dari sudut syariat. Sebab kadang-kadang bila kita cakap ni, orang kata politik pula. Itu problem lah. Kita bercakap mengenai syariat. Asal syariat tak boleh kita berkabung dengan mengenakan pakaian-pakaian tertentu, menampilkan dengan perwatakan-perwatakan tertentu. Ini salah satu cara yang salah. Seperti mana orang duk buat hari memperingati apa yang berlaku di Aceh. Tapi dia tak buat lagi lah, tutup lampu. Lalu ni dia pada buat hari apa dia panggil? Earth. Tutup lampu ramai-ramai. Walah, tutuplah lampu. Wallahu a'lam itu. Cuma saya nak cakap ni, bila kita nak mengingati hari-hari kematian, ingati hari kematian, apa yang berlaku di Aceh, tsunami, apa yang berlaku di Jepun, sampai kita nak buat amalan-amalan tertentu, berkabung dan sebagainya. Bukan macam tu tuan-tuan dan muslim. Ya, Nabi SAW mengingati hari peristiwa Uhud. Nabi ingat. Itu di antara dalil yang mengharuskan kita ingat benda tu pernah berlaku dan benda tu satu pengajaran bagi kita. Nabi ingat. Sebab tu kata Nabi, setiap hari ketika mana aku menjadi Uhud, nescaya aku teringat hari Uhud yang mana seorang wanita yang bernama Nusaibah bersama-sama dengan pedang dia mempertahankan aku. Lepas tu kata Nabi, hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Inilah bukit yang kami cinta dan dia cinta kami. Menunjukkan hari peperangan Uhud berada di minda Nabi SAW. Nabi ingat. Dan Nabi jadikan sebagai satu pengajaran. Tapi Nabi tak buat ritual tertentu. Nak kena pakai pakaian tertentu, kita kena pakai baju perang, kita kena kabur dan sebagainya, tak ada. Nabi SAW tidak pernah melakukan sedemikian. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, kita di dalam Islam, dalam hadis Nabi SAW melarang kita daripada na'yu yang melampau. Na'yu ni maksudnya penyebaran tentang kematian seseorang. Seperti kata kalau seseorang tu mati, pukul gendang kampung, mati. Macam juga surah khabar lama. Na'yu seperti itu dilarang. Sebab itu kita kena elak daripada menyebarkan kematian bukan dengan bentuk syar'i, i'lan di corong-corong radio, i'lan di dada-dada akhbar. Bukan seperti itu cara kita menghabarkan kematian. Khabar kematian ni dia sebenarnya dilakukan secara, tuan, ada orang meninggal. Ini saudara kita meninggal, sahabat kita meninggal. Datangkan bayar perseorangan orang ni beritahu, orang ni beritahu. Bukan diiklankan di mimbar. Sesungguhnya pada hari ini telah mati. Melainkan sekiranya ada orang yang mati, itu merupakan orang yang sumbangan dan jasanya besar untuk kaum muslimin, untuk orang Islam. Para ulama besar mati contohnya. Seperti wafatnya, meninggalnya macam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti Saudi dulu contoh. Maka orang pun nak rayuh sana sini, bagi tahu tuan-tuan dan puan sekalian. Tu pun dia pun bukan bagi tahu secara cara yang bukan syar'i. Maksudnya pergi dengan van-nya, dengan speaker mikrofonnya kok jalan. Dah. Itu termasuk dalam na'yu yang dilarang oleh Nabi SAW. Cuma oleh kerana beliau seorang yang ada ketokohannya, seorang ilmuwan Islam yang terkenal di zaman ini, maka memaklumkan kematian beliau kepada orang berdasarkan sumbangan-sumbangan ilmu beliau yang tersampai, yang tersebar. Diterjemahkan buku-buku dia dalam bahasa Melayu ada.
Fatwa-fatwa diterjemahkan oleh Karya Bestari, kan? Karya Bestari yang ke-21. Tak ingat ada Karya Bestari, fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, terjemahkan oleh Karangkraf. Kita di sini nak baca fatwa-fatwa dia. Orang seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita mendoakan dia dan mengetahui tentang, menyebarkan tentang hari kematiannya. Wallahu a'lam. Contoh. Kemudian lagi, tuan-tuan dan puan sekalian, al-istirja'. Al-istirja' ni saya tulis di situ, bagi orang-orang yang mendengar tentang kematian disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak semestinya kematian sahaja, termasuk apa juga musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Bukan tunggu mati saja. Dan bukan inna lillah saja. Orang kita inna lillah. Dia mati inna lillah, tak inna lillah tu tak habis gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdalilkan firman Allah yang saya bacakan tadi, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciri-ciri orang bersabar adalah orang yang bila mereka ditimpa musibah, mereka menyebut sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. Wallahu a'lam. Ini bagi istirja'. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, harus sunnah juga bagi kita menyambung setelah kita menyebut istirja' itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku ganjaran dengan musibah yang menimpa aku dan gantikanlah musibah itu dengan hal dan keadaan yang lebih baik lagi. Wallah. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, okey. Jadi saya masuk ke solat jenazah. Jadi saya nak, ya, ada soalan ni sebab saya serahkan majlis pada Ustaz Isyam. Dia akan menceritakan tentang bagaimana kita nak mandikan jenazah dan bagaimana nak kapankan jenazah. Okay, silakan. Okey. Berkenaan dengan mencium mayat ini, tuan-tuan dan puan, satu soalan yang sangat baik. Sama seperti berkenaan dengan hukum memandikan mayat, kan? Bagi lelaki perempuan lah, kita cakap antara lelaki dengan perempuan. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Nailul Awtar bahaskan isu ni panjang. Dari sudut titik punca madar khilaf dia, punca perselisihan dia berpunca daripada adakah orang yang mati itu terputus hubungannya ataupun orang yang mati itu sebenarnya masih lagi ada hubungan suami isteri. Ada pandangan yang mengatakan bahawasanya apabila si lelaki ini mati, automatik putus hubungan. Kalau sebab tu perempuan berada dalam keadaan dia panggil iddah. Automatik dah bermula dah hari pertama lelaki itu mati, dia ada iddah. Kalau dia tak mati, duduk koma, tak mati-mati lagi, perempuan tu bukan duduk dalam iddah, dia masih isteri yang sah. Ini antara hujah pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia kata dah masih lagi suami isteri. Dalil dia apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi dan Aisyah pakat-pakat dulu lawan bersembang, kata kalau hang mati dulu aku mandi. Kalau hang mati dulu ya Rasulullah aku mandi. Kata Nabi, kalau hang mati dulu aku nak mandi kan? Maksudnya telah dinyatakan di sana Nabi nak mandi